Tajuk ini saya tidak nak kaitkan dengan Quran saya nak bawa sikit tentang isu kesyaitanan. Sebab bila bercakap tentang soal mohon perlindungan, fokus Al-Quran ialah lindungi daripada gangguan syaitan. Saya nak fokuskan sikit tentang di mana bahaya syaitan dan apa sifat-sifat syaitan itu sendiri. Jadi pada pagi ini mungkin saya baca 2-3 perenggan saja, saya akan fokus kepada isu kesyaitanan dalam konteks agama. Ini sebagai satu sumbangan untuk memahami tentang konteks tajuk dan kefahaman tentang isu yang kita nak bincangkan. Allahu Akbar. Allahul Musta'an. Allah tempat kita berlindung. Mohon segala bentuk kebaikan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفعنا من البلاء والوباء والأمراض والبلايا والمصائب ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الخير والأمن والسعادة والسلامة والعافية والبركة والتوفيق والمغفرة إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Maka perbanyakkanlah tasbih kepada Tuhanmu dan memujinya, dan mohonlah keampunan daripadanya. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Surah An-Nasr. Berbahagia dan hormati pengerusi dan seluruh dan kuasa pengajian kuliah duha Muslimat Masjid Al-Falah Negeri Sembilan Subang Jaya, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran pada pagi ini, para jamaah duha di kalangan muslimin yang bersama para muslimat yang sememangnya inilah pengajian mereka setiap hari. Pertama-tama kita merafa' syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana setiap saat kehidupan kita ini kita mendambakan banyak perkara daripada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita mohon pada Allah sentiasa berikan kita keselamatan di sebarang ujian, musibah, bencana,
Dan kita diberikan Allah Azza wa Jalla pintu-pintu keselamatan yang memungkinkan kita untuk sejahtera secara mengejut daripada ujian-ujian yang berlaku. Yang keduanya, kita minta pada Allah Azza wa Jalla, walaupun apa yang berlaku dalam hidup ini, atas nama ujian menimpa kita, penghujungnya adalah husnul khatimah. Itu kesudahan yang baik, bukan su'ul khatimah. Yang ketiganya, dalam hukum beragama, kita diminta bukan sekadar mohon keselamatan buat kita. Kita diminta untuk mohon keselamatan buat orang lain juga. Sejahtera, bahagia, selamat, dijauhkan musibah dan seumpamanya. Yang sakit diberikan kesihatan terbaik. Itu hak kita kepada yang segar bugar masih hidup. Untuk orang yang sakit, bahkan yang telah mati sekalipun, dalam agama kita minta Allah beri keampunan kepadanya. Allah maghfir lahu, laki-laki, Allah maghfir laha, kalau dia perempuan. Inilah perjalanan kita yang semangnya bagi saya lah, kalau kita renung balik, tengok balik dengan hati nurani yang tulus mulus kepada Allah, kita akan insaf. Kerana kita ini sebenarnya, nyawa kita ini amat-amat dekat dengan Allah untuk diambil bila-bila masa sahaja. Siapa sangka semalam seorang tokoh Al-Quran di dada, faham Al-Quran lebih pada kita lah, lebih pada saya, dengan ilmu qiraatnya, dengan suara yang cukup indah, juara peringkat antarabangsa, bukan calon-calon orang, dengan orang masih muda 39 tahun. Adik saya jauh sangatlah usianya, tapi siapa sangka perjalanannya sekadar untuk semalam je. Jam 1.25 tengah hari, Allah ambil yang mengejut di Macang tu, keasal saya lah. Di Macang tu adalah daerah saya orang Macang, Kelantan. Jadi ziarah adiknya katanya. Ziarah kerana balik ke Kelantan untuk bertemu keluarga setelah rentas dibenarkan semenjak 14 bulan baru ni. Mana hari yang kelima di Kelantan, Allah ambil nyawanya, mengejut, meninggalkan isteri dan 5 anak yang masih kecil. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni, bila kita dengar berita macam ni, ini menandakan Allah terlalu maha kaya, hebat, dan Allah maha agung dalam semua urusan kehidupan manusia. Apakah cerita kita begini tidak menginsafkan kita? Tidak jadikan kita insaf terhadap masa dan tempoh hidup ini terlalu singkat sebenarnya. Saya menangis semalam. Saya tak rapat sangat dengan almarhum, tapi pernah bertemu. Dan bila bertemu tu, kencang sembangnya. Sehingga dia sebut kat saya, Cik Wali, Tuan Guru, menghormati saya. Saya kata, dan Tuan Guru mungkin daripada satu sudut lah, tapi entah ni alim dalam Quran, dalam dada entah Quran, mana-mana ayat Al-Quran, faham kira macam-macam, saya akur. Dan sehingga pertemuan terakhir sekitar dalam belum PKP yang ketiga, masa itu kami berselisih di Masjid An-Nur Glamedi, tak silap saya, dalam 7 bulan yang lepas, dalam sekitar bulan 3 yang lepas selisih, tapi sembanglah dekat 10 minit jugalah. Jadi apa yang saya nak sebut ialah, bila kita dengar khabar-khabar begini, bahawa hidup kita ni tak lama sebenarnya. Kita ada masa nak bermain-main, nak ambil sekadar situasi hidup ni sekadar untuk kita anggap peluang kita nak berseronok. Tak ada masa sebenarnya. Bukan tak boleh kita nak hidup dengan suasana seronok. Bukan makna Islam larang kita seronok keluarga. Bukan. Nak cakap silakan. Tetapi orang beriman, dia ada jalan hidupnya yang sebenarnya. Dalam dia mencari keseronokan hidup bersama keluarga, ilmu di hadapan, iman di hadapan, memandu dia. Dalam dia cari harta siang malam, pagi petang keluar bekerja, silakan. Tetapi dalam hidup dia cari harta, ilmu, iman di depan, memandu dia. Bukan nafsu pandu. Inilah kita. Jadi apa yang saya sebut ini bukanlah saya nak mengungkitkan benda-benda yang sedih, tetapi sebenarnya itulah peringatan daripada Allah kepada kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Luqman ayat 34, ayat terakhir. Kamu tak tahu di bumi mana kamu akan mati.
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu tak akan tahu apakah kamu akan buat besok, kamu lakukan besok hari. Kamu tak tahu. Setakat sekarang tahulah. Kamu ke masjid dengan ceramah, tapi besok kamu tak tahu, kata Allah Azza wa Jalla. Itulah kenyataan bila Kak Salwa sebut tentang ujian menimpa para asatizah kita, bahkan sampai luar negara Turki, Sakamalur. Jadi ini semua tuan-tuan memberikan kita titik keinsafan. Maka berbahagialah orang-orang yang mencari sentiasa titik kebahagiaan. Beruntung dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan keinsafan, air matanya tumpah, beruntung sangat-sangat. Tetapi yang lebih merugi dalam hidup, bila ada kalangan kita yang masih lalai, masih lupa, masih leka, masih dalam keadaan tak fikir pun tentang soal mati dan alam kematian. Ini orang paling rugi sama sekali. Paling rugi sekali, tuan-tuan. Suatu Nabi ditanya oleh sahabat, siapa yang paling terbaik di kalangan manusia? Jawab Nabi, asyadduhum zikra lil mauti. Orang yang paling terbaik antara kamu, kata Nabi, siapa? Asyadduhum zikra lil maut. Orang yang paling ingat tentang kematian. Nabi letak di situ taraf kita. Paling terbaik, siapa yang paling ingatkan kematian. Bukan makna kita akan mati sampai tak buat kerja, duduk zikir saja. Tapi dalam hidupnya, dia tak lupa kematian akan jenguk bila-bila masa. Jadi harapannya apa? Dia bekerja dalam redha Allah. Dia mengaji dalam redha. Itulah watak kita. Jadi mudah-mudahan, saya masa minta maaflah, saya jenis macam tu. Ya, tak direct terus kita mukadimah supaya nampak motivasi itu melekat. Ya, terutama terusan sekarang ni, saya setuju dengan Kak Salwa tadi. SOP patuhi. Kita jangan ambil sikap mudah-mudah. Dah rentas lidah boleh, dai in pada boleh, ke mana-mana boleh. Betul. Itu faktor suasana yang memaksa kita menerima macam tu. Faktor ekonomi, sosial masyarakat. Kerajaan pun nak kepada benda-benda bersifat ekonomi. Tapi hakikatnya, penyakit masih berlaku dan masih ada di mana-mana. Dan boleh menjangkiti siapa saja kalau tak cermat dan tak berhati-hati. Hari ini dalam berita pagi tadi, Kak Salwa, New Zealand meningkat balik. Berita jam 7 saya baca dia pada Al Jazeera, bahasa Arabnya. New Zealand meningkat COVID-19 dan menakutkan kerajaannya sedang berbincang apa tindakan yang rasional. Maknanya, Allah Maha Kaya lah. Allah semacam nak uji kita ni dengan ujian yang tak ada sempadannya. Allah semacam nak uji dunia ni dengan ujian yang tak ada sempadannya. Apalah apa yang berlaku, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan kerana kita menjaga diri masing-masing dengan doa kepada Allah sepanjang waktu dan masa. Ini kekuatan kita. Saya sebut sentiasa, doalah segala-galanya. Sebab Allah boleh tolak bala, Allah boleh kirimkan bala. Allah boleh kirimkan bencana, Allah boleh tolak bencana by cash. Sebab Allah Maha Kuasa penuh. Allah sebab sifatnya berkuasa penuh. Yudabbirul amra. Dialah mengurus segala urusan dunia, bukit, bukau, gunung, ganang, hatta manusia dan alam cakrawala yang lain. Pada Allah berserah. Allah kita bermohon, dan mari sama-sama teruskan pengajian kita pada pagi ini. Sambungan kitab kita iaitulah tentang adab pembaca Al-Quran, iaitulah kitab Al-Imam Nawawi. Dalam bicara kita pada pagi ini tentang galakan memulakan baca Al-Quran dengan mohon perlindungan. Hadis terakhir dalam kitab muka 63 saya tinggal sajalah. Saya nak pindah kepada page 64 dalam kitab kita, galakan memulakan bacaan Al-Quran dengan mohon perlindungan. Tajuk ini saya tidak nak kaitkan dengan Quran, saya nak bawa sikit tentang isu kesyaitanan. Sebab bila bercakap tentang soal mohon perlindungan, fokus Al-Quran ialah lindungi daripada gangguan syaitan. Saya nak fokuskan sikit tentang di mana bahaya syaitan dan apa sifat-sifat syaitan itu sendiri. Jadi pada pagi ini mungkin saya baca 2-3 perenggan saja, saya akan fokus kepada isu kesyaitanan dalam konteks agama. Ini sebagai satu sumbangan untuk memahami tentang konteks tajuk dan kefahaman tentang isu yang kita nak bincangkan. Baik, bacaannya.
Galakkan memulakan bacaan Al-Quran dengan memohon perlindungan. Tengok tuan-tuan. Tajuk pun Imam Nawawi letak dengan satu titipan cukup menarik. Ini yang buat tajuk ni bukan penulis biasa ni. Imam Nawawi ni terjemah macam itulah. Sampai tak nak baca Quran pun kita minta Allah bagi kita perlindungan. Baca Quran dah. Tu nak baca ayat Quran dah. Ya ayyuhallazina amanu ke ayat apa saja. Tapi dalam agama ni minta dengan Allah perlindungan. Jadi kalau baca Quran minta perlindungan, apa kata nak makan, nak minum, nak keluar rumah, nak start pekerjaan, nak start kenderaan balik ke kampung, nak bawa kereta ke pejabat, nak keluar pada rumah untuk urusan dunia, apa lagi? Kalau baca Quran pun digalak kita mula dengan isti'adzah, mohon Allah lindung pada segala-galanya. Bayangkanlah urusan dunia kita sekarang ni. Urusan harta, urusan pekerjaan, nak keluar rumah, nak hantar anak ke sekolah, nak hantar anak ke tuition, nak kita ke pejabat, nak kita ke masjid, apa lagi. Jadi bayangkan, menunjukkan bahawa setiap saat waktu ketika kita mesti terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Dialah Tuhan pemberi rezeki, keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Jadi orang yang tak terikat dengan Allah ni payahlah hidupnya. Makan pun tak ada doa, keluar rumah pun tak ada doa, bawa kenderaan tak ada doa. Ini orang macam seorang berlepas dengan Tuhan. Jadi agama ni dia menyusun hidup kita dengan Tuhan. Hidup kita disusun dengan baik, sempurna. Sebab apa? Sebab agama ni memang nak jaga kita daripada masalah yang boleh bawa kepada kecelakaan ataupun seumpamanya kita nak keselamatan. Jadi ini agama yang jadikan kita ni tak boleh tidak mesti dengan Allah melekat. Bahasa sekarang online dengan Tuhan. Online. Kita punya di online dengan Tuhan 24 jam. Sehat, sakit, demam, di rumah, keluar rumah, nak baca Quran, nak sembahyang, nak makan minum, semesti ada dengan Allah online. Kenapa? Sebab kita nak pintu keselamatan, keamanan berada dengan kita, kerahmatan dan segala-galanya. Baik. Tajuk ni bagi saya satu tajuk yang begitu motivasi lah. Kalau nak baca Quran pun diminta kepada Allah perlindungan, apalagi kerja kita, kerja yang di luar daripada bacaan Quran. Itu kenyataannya. Apa kata Imam Nawawi? Apabila seorang ingin memulakan bacaan Al-Quran, digalakkan mohon perlindungan isti'adzah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Artinya, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Inilah dinyatakan oleh jumhur ulama. Seorang salaf berkata, dia hendaklah membaca isti'adzah, membaca Al-Quran berdasarkan firman Allah. Ada dalil pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 98. Apa kata Allah Azza wa Jalla? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dalil dalam Quran ada. Surah An-Nahl 98, Allah kata apa? Bila kamu nak baca Quran, hendaklah kamu mulakan dengan mohon keselamatan daripada Allah. Dengan ucapannya apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tuan-tuan, kita kena faham tentang hal ini. Yang pertama sekali, para ulama kita, jumhur ulama, mana jumhur ulama ni maknanya ulama-ulama keseluruhan. Sama dalam fiqh Syafi'i, dalam pandangan Imam Syafi'i ke, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Malik. Seorang ulama bersetuju, bersepakat. Apa disepakati? Bahawa kena amalkan isti'adzah. Isti'adzah itu apa dia? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia ada dua lafaz. Lafaz yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Dua-duanya boleh guna pakai, tak payah nak jadi hujah lah. Walaupun jumhur ulama lebih melihat kepada yang setepatnya a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi kalau ada orang baca a'udzubillahi samiil alim dan sampai akhirnya pun betul juga. Baca yang itu betul, yang tak betul tak baca. Langsung tak baca, itu tak betul. Jadi ini kaedah kita guna pakai
Jangan kita bertelaga. Sampai isu ni lah. Semalam dah masuk Maulid Ar-Rasul. Sambutan diadakan setiap malam melalui forum ceramah macam-macam. Saya dihujani dengan soalan. Hujan itu mana bukan banyak, tapi ada obatannya. Dan soalan kita pernah nak jawab. Ada telefon. Saya kata minta maaf, saya tak perlu panjang pun soalan tu saya dah faham dah. Apa dia? Ustaz, mana yang betul ni? Allahumma salli ala Muhammad ke ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Saya diterima ilmu Islam ni tak ada Sayyidina. Ini ada pula Sayyidina. Yang tu pula kata Sayyidina perlu sebab kita agung Nabi. Letak di tempatnya. Ini semua benda yang saya rasa bukan medan kita nak bertelagah. Memang dalam nas asal, ucapan selawat Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi apa salahnya disebut Sayyidina, sesuatu yang tidak mengurangi dari sudut selawatan Nabi. Bahkan setengah ulama berpandangan untuk membezakan ini pada ulama setengah. Ada kebenaran. Kalau sebut Muhammad saja, macam kawan kita je, Muhammad juga. Contohnya, bila tak Sayyidina itu, mana tuan kami. Sayyid mana tuan. Yang kita letak sebagai orang yang paling atas. Penghulu kami. Penghululah mudah-mudahnya. Jadi bila disebut Sayyidina Muhammad itu nama penghulu kami. Letak tinggi lah. Siapa penghulu kita? Nabi Muhammad SAW. Jadi, untuk menegakkan suatu keadaan yang meninggikan Rasulullah, Sayyidina. Maka bagi saya, jawapan yang tepatnya ialah Allahumma salli ala Muhammad pun ya. Dan bacaan yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina pun sama. Itu bacaan yang boleh kita terima. Tidak batalkan salat dalam kita bersalat ketika baca tasyahud dari awal akhir. Dan tidak apa-apa menambahkan pada sudut kebaikan. Melainkan semuanya ada di sana kemuliaan si Allah Azza wa Jalla. Jadi soal ini tak perlu kita nak bertelagah. Kerana ada WhatsApp guru yang bincang sembang santai, sembang kencang. Hingga peringkat meletakkan kesilapan pada orang yang sebut Sayyidina. Dan yang kata tak di sini pula menyatakan orang ni memang tak hormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat tetap selawat. Ini sebagai contoh yang mudah. Sama cerita dengan kalimah auzubillah tadi. Yang sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim mendapati kehendak perintah agama. Dan yang disebut a'udzubillahi samil alim dengan ditambah al-alim pun menepati kehendak agama. Semua ulama kita lakukan. Ini tidak masuk dalam ke bid'ah tak bid'ah. Bid'ah cerita yang lain. Baik. Jadi isunya ialah ini di antara pada peringatan ulama kepada kita. Baik. Saya nak berhenti setakat itu, saya nak pergi kepada isu. Kenapa kita diminta supaya ucap kalimah isti'adzah ini? Besar sangat ke isti'adzah ni. Pertama, besar. Besar sebab Allah sebut Al-Quran. Allah yang sebut. Apa kata Tuhan? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Allah perintah kita baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila Allah perintah, ia satu benda yang besar dan mulia. Tak boleh kita anggap mudah. Yang keduanya ialah kejahatan syaitan. Kedurjanaan syaitan. Kezaliman syaitan ni, kezaliman kejahatan yang memang cukup besar dalam sejarah peradaban umat manusia, dunia. Lama sampai sekarang, sampai kiamat. Sebab apa? Dalam sejarah kita baca bagaimana janji syaitan kepada kita ni janji yang berat. Apa dia janji syaitan kepada kita manusia ni? Daripada Nabi Adam sampai kiamat. Dia kata apa? Contoh dalam surah Al-Imran 36. Apa syaitan kata? Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Syaitan berjanji aku akan hasut manusia ini. Aku akan goda manusia dan merosakkannya sampai kiamat. Tengok tuan-tuan. Kalau syaitan berjanji macam tu depan Allah ni untuk ganggu kita sampai kiamat, bukan seorang, keturunan kita sekali, ini mana satu jinayah yang teragung yang boleh membahayakan kita. Demikian
Bila syaitan berjanji macam tu kepada kita, dia akan masuk berbagai cara. Dia akan masuk tengah-tengah buat jahat, lagi mudah lah. Tengah buat maksiat, minum arak, berjudi, berzina, lagi mudah syaitan masuk. Ni tengah buat baik pun, syaitan masuk. Nak derma dah ni. Nampak tak berjalan, keluar duit RM2, RM10. Bagus dah derma tu. Sebab apa? Nak membantu pihak jawatankuasa masjid minta derma contohnya. Tengah derma tu, boleh keluar satu ingatan pada kita, tunjuk orang sebelah. Aku keluar RM10, yang dia RM11 je. Tiba-tiba syaitan boleh ganggu tengah derma tu, niat kita dah berubah. Nak tunjuk lebih pada orang. Buka RM10 tu, lama slow motion masuk dalam tabung. Supaya orang sebelah nampak. Apalagi kalau minta sampai RM400, hati dah berubah dah. Syaitan masuk jam tu juga. Jarumnya masuk jam ketika nak sombang itu, niat kita kata apa? Aku nak tunjukkan orang sebelah. Aku banyak pada dia. Habis. Tengah buat kebajikan tu, tengah nak derma tu, datang riak. Secara tiba-tiba. Berlaku tak? Berlaku. Yang gua tak ada pengalaman lah tu. Ya. Contohlah. Berlaku. InsyaAllah tak akan beritahu lah kan. Tapi benda macam tu, tengah buat benda baik, syaitan boleh masuk. Tiba-tiba. Subhanallahil azim. Memang jahat sungguh makhluk syaitan ni. Sebab itulah maka kejahatan ni, kejahatan yang tidak boleh dipandang mudah. Bahkan dalam Al-Quran, surah Al-An'am 112, Allah sebut tentang apa kata dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah sebut, dan kami memang jadikan tiap nabi dan semua itu syaitan sebagai makhluk yang paling jahat sekali. Allah sebut, hati-hati. Bukan takat kamu yang diuji, nabi-nabi pun diuji. Cuma beza nabi bukan mudah nak masuk lah syaitannya. Gagal, tapi kita ni mudah sangatlah. Tengah buat maksiat lagi cepat. Nak buat baik pun syaitan boleh masuk dalam hati kita. Tapi Allah sebut Quran, nabi-nabi pun Allah uji. Sebab saya pernah sebut kat sini satu cerita. Nabi Yahya, Allah takdirkan dia boleh nampak rupa syaitan dia yang sebenar. Tapi syaitan datang rupa manusia. Rupa manusia dengan janggutnya agaknya dengan lelaki lah, rupa lelaki. Tapi Nabi Yahya, Nabi, dia ada sesuatu yang dia berperasan ini syaitan bukan manusia. Rupa manusia tapi syaitan. Jumpa dia, Nabi Yahya. Lalu bila masuk ke tempat Nabi Yahya, dia pun datang, dia ucapkan, wahai Yahya, Nabi Yahya, aku nak jumpa dengan kamu, bercakap dengan kamu. Sonok dia. Panggil Nabi Yahya, nak bercakap dengan Nabi Yahya. Mana nak bincang sesuatu lah. Datang penuh hormat. Nabi Yahya Nabi Yahya pun terima. Nabi kata, sila. Tapi kamu syaitan. Terus diberinya pukulan maut terus. Kamu syaitan. Lalu pun dia kata kepada Nabi Yahya, ata'arifuni, kamu kenal aku? Dia tak tahu Nabi Yahya ni utusan Allah. Ada mukjizat. Kata Nabi Yahya, aku kenal kamu. Kamu boleh goda aku, belum tentu engkau berjaya. Lalu akhir berlaku perbualan ringkas. Nabi Yahya layan juga. Kalau kita tak tahulah jawapan dengan tuan-tuan lah. Saya tak berani hadapi. Nabi Yahya layan. Akhirnya Nabi Yahya tanya, kenapa kamu datang jumpa aku? 5 ataitani, kenapa? Lalu kata syaitan yang dalam rupa manusia, dia kata, wahai Yahya. Kita Nabi dah, Yahya dah. Tadi Nabi Yahya. Ya Yahya, dia kata, wahai Yahya. Dia tahu dah, dikenali syaitan. Nak baik apa lagi? Ya Yahya, Yahya, sebenarnya engkau nak tanya aku apa sebenarnya? Kalau boleh, aku nak tanya kamu asal, tapi sekarang ni dah kamu kenal aku, kamu tanya aku lah pula. Lalu Nabi Yahya pun ambil kesempatan. Dia kata, wahai syaitan, bagaimana kamu menduga manusia ini? Macam mana kamu nak duga manusia, dengan apa cara? Lalu kata syaitan, dia kata, ada 3 kelompok manusia yang aku nak goda. 3 kelompok manusia. Aku goda, dah usaha nak goda sampai bila-bila. Kiamat.
Yang pertama, orang macam kamu. Dia tunjuk kepada Nabi Yahya, macam kamu lah. Itu macam Yahya yang bertitle Nabi, Rasul-Rasul. Jelas, kita dah maklum sejarahnya, Nabi Adam pun digoda datuk kita. Nabi-Nabi lain banyak pun, termasuklah Nabi Yahya. Kata syaitan, orang pertama macam kamu, Nabi-Nabi, tapi kami gagal. Dia mengaku terus, tapi kami gagal. Sebenarnya dalam cerita kisah Nabi Adam tu, kita tak boleh kata dia berjaya. Ya, ada fakta lain lah. Ya, tapi ada cerita lain. Tapi kata syaitan, aku usaha untuk goda kamu Nabi-Nabi, tapi aku gagal. Kerana kamu Allah pelihara. Satu. Ada dua lagi, tanya Yahya. Dua lagi siapa? Golongan yang kedua kata syaitan, umat kamu, orang ramai yang macam bola kepada kami. Macam bola, kakuratin. Disebut macam bola. Mana bola tu dah ada, zaman tu dah bola dah. Ya. Mana bola tu dah bentuk bola dah ada dah. Bulat. Orang boleh lempar, sepak, terajang, pukul, balun, palu. Bola kan? Nak lontar, nak lempar, boleh saja. Itu ibarat bola. Lontar jauh, lontar dekat. Boleh macam-macam. Umat kamu macam bola. Kami boleh lontar, boleh lantun, boleh sepak. Makna apa? Kami boleh masuk pelbagai cara. Ada masa kami sepak dia. Ada masa kami lantunnya. Ada masa kepegang kokoh. Bola, macam mana? Akhirnya kami bebas buat apa saja. Sebab mereka jadi lantunan bola kepada kami. Kami seronok buat apa saja macam bola boleh kami buat. Yang ketiga, yang kedua ini kata dia tenggelam. Kami berjaya, mereka tenggelam lah. Sebab macam bola, kami buat apa saja. Yang ketiganya adalah umat kamu yang sesaat bila kami godanya, kami berjaya. Tiba-tiba dia mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kami goda mereka, kami berjaya. Tiba-tiba orang ni, dia ingat pada Allah. Dia menangis, dia berdoa, dia meratap, dia bertaubat. Satu ketika berjaya, satu hari dia pula berjaya. Sebab apa? Dia meratap pada Allah, dia menangis atas dosa. Orang macam ni, kami berjuang, berperang untuk musnahkan mereka. Tapi ada masa kami gagal, dia berjaya. Maksudnya apa? Maksud kita ni tuan-tuan, bila kita bertaubat, istighfar, syaitan akan menangis ya. Syaitan menangis orang yang beriman, yang bertaubat. Tiap saat kita beristighfar, syaitan menangis meratap. Saat kita menangis kepada Allah dengan berdoa bertaubat, syaitan akan menangis. Sebab apa? Syaitan dianggap gagal bila kita mula bertaubat pada Allah. Itu sifirnya. Jadi yang ketiga kata syaitan, ada masa kami berjaya, ada masa kami gagal. Tapi kami akan berjuang terus, tak berhenti untuk membunuh iman dan agama mereka. Tiga kelompok. Di Nabi Yahya tanya soalan, bocor lah. Bodoh syaitan dicerita benda yang patut tak bocorkan. Itulah bodoh syaitan. Akhirnya kata dia, itulah yang berlaku. Yahya pun kata, kau boleh balik. Selesailah jawapan dia beri. Jadi akhirnya, yang menang Nabi Yahya, yang gagal dia diperbodohkan Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Ini cerita. Dirakam dalam banyak kitab tentang sejarah Nabi-Nabi, termasuk Nabi Yahya salatu wassalam. Ini ceritanya. Ini nak cerita tuan, ini sebahagian ayat. Banyak lagi tu tentang bagaimana syaitan tak pernah berhenti untuk memusnahkan iman kita, akhlak kita, agama kita. Allahu Akbar. Kalau kita dalam hidup tuan-tuan, tenggelamnya kita dalam kemaksiatan, kerana syaitan dah berjaya goda kita, merosakkan kita. Terhembang kita ke jalan keburukan, kemaksiatan, kerana syaitan berjaya menghancurkan kita. Ini yang kita paling takut. Nak pulih semula bukan mudah tuan-tuan. Hati bila dah berkarat, hati dah mula sakit, bukan mudah. Sebab nak rawati syaitan punya kejahatan ini bukan mudah semudah itu. Tapi jalan agama tetap Allah beri sebenarnya. Dalam hal ini saya fikir tak banyaklah ayat saya nak baca, dua ayat itu, tapi nak cerita bagaimana syaitan goda. Walaupun kita bincang tentang Quran tadi, saya nak kaitkan sebab ini ilmu. Tak boleh kita bercerita syaitan, kita kena baca untuk Al-Quran. Tak, kita nak bawa cerita syaitan supaya kita nampak. Suatu dalam hal ini, para ulama kita sebut,
dalam beberapa penceritaan saya nak sebutkan pada pagi ini kepada tuan-tuan, di samping cerita tentang kewajaran baca Quran mulut ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, antara pintu bisikan syaitan. Dia baca Quran ini, rahsia besarnya adalah untuk kita dapat rahmat, barakah, redha Allah Azza wa Jalla. Baca Quran tuan-tuan antara perkara yang utama yang kita dapat rahmat, barakah pada Allah. Maka kita baca Quran. Sampai dalam hukum beragama kita. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikata, afdalu dzikri tilawah kitabillah ta'ala. Sebenarnya afdal zikir kita seharian ialah baca Quran. Afdal zikir kita seharian baca Quran. Pagi baca, malam baca belas kali sehari. Itu afdal zikir. Kita baca Quran ayat ke ayat. Di samping subhanallah, alhamdulillah kita baca lah, tapi afdal zikir. Maknanya kalau tak martabat zikir Quran, bacaan yang pertama. Yang kedua subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itulah. Itu dalam konteks amalan. Tapi tak menafikan zikir-zikir yang lain. Subhanallah tak menafikan, sebab itu juga kalimah membesarkan Tuhan. Tapi tetap Al-Quran itu yang zikir yang paling pertama. Sebab Allah berjanji kepada kita tentang kedudukan Quran itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini ayat berada dalam surah apa ni? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ayat ini berada dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Al-Hijr ayat ke-9, Allah kata apa? Inna nahnu nazzal, kami yang turunkan Quran, zikir Quran, kami pelihara Al-Quran. Betul kata ulama, berdasarkan ayat ini, zikir kita yang paling aula ialah membaca Al-Quran sepanjang waktu dan sepanjang masa. Sebab itulah kita baca ayat Al-Quranul Karim. Ini satu perkara yang kita dah maklum, saya nak perkemas sekali lagi. Sebab itu kita baca Quran Al-Karim dengan kita baca subhanallah. Silakan subhanallah itu beribu kali sehari. Itu kewajaran kita baca. Tapi nak cerita Quran jangan main-main. Kita baca satu ayat sahaja, berapa puluh pahala di sebalik ayat. Satu huruf 10 pahala. 2 huruf 20 pahala. Bayangkan kalau 5 ayat, 10 ayat, berapa ribu pahala dapat. Ini Quran tuan-tuan. Dan sebab itulah orang yang sentiasa baca Al-Quran sepanjang waktu, malam ke siang, siang ke malam, pagi, dini hari, senja, tak miss Quran. Anda telah letakkan zikir itu sebagai zikir harian yang terbaik sekali. Rajin-rajinlah, perkokohlah. Dia yang dah baca, terus membaca dengan banyak. Yang belum, kita start sesegera untuk zikir Al-Quran seharian. Baik apa pun ayat dibaca. Hatta keluar Allah sekalipun, tak ada masalah. Hatta surah yang paling ringkas pun, tak ada masalah. Yang penting Al-Quran. Baik, itu satu. Yang keduanya, menunjuk kepada kita betapa Al-Quranul Karim ini sebagai sesuatu yang bersifat menahan daripada kejahatan syaitan. Betul orang yang baca Quran, syaitan tak mudah nak ganggu. Kerana syaitan tak boleh terima mendengar Al-Quran dikumandangkan. Quran syaitan tak dengar untuk dikumandangkan. Sebab syaitan akan terasa kepanasannya. Dia dah panas dah. Makin panas, makin menakutkan dia. Sebab api membara perkara itu menyebabkan dia rasa makin tak selesa. Walaupun dia pada api, tapi dia anggap Quran itu manaskan badannya. Satu ini pada ulama punya pandangan. Baik. Yang saya sebut tuan-tuan sekarang ialah bagaimana syaitan boleh masuk ke dalam hati-hati kita, melumpuhkan jiwa, melumpuhkan iman, melumpuhkan agama, melumpuhkan takwa kita, membinasakan hidup kita. Antara pintu syaitan yang kita tengok ialah dalam 3-4 contoh lah, sebagai contoh. Yang berbaki banyak lagi, sambil contoh. Yang pertama, pintu bisikan syaitan akan masuk melalui semua perbuatan jahat.
tanpa cuai. Apa saya berbentuk perbuatan jahat maksiat, kecil ke besar, itulah pintu kemasukan syaitan secara cash ke dalam hidup kita. Apa saja kemaksiatan, baik kecil ke besar maksiat, ini pintu kemasukan syaitan ke dalam hati kita. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Baqarah 169. Al-Baqarah 169, apa kata Allah? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i. Al-Baqarah 169. Allah sebut sesungguhnya syaitan akan suruh kamu kepada benda yang jahat, mungkar, walaupun kecil atau besar. Apa sahaja, kecil, besar, maksiat, itulah pintu kemasukan syaitan. Berarti Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, Imam Al-Ghazali seorang tokoh besar yang telah berjasa besar kepada umat seluruhnya sampai kiamat, insya-Allah, dengan kitab-kitab beliau yang dibaca sampai sekarang oleh kita semua dalam pengajian duha ke kuliah maghrib banyak tempat. Sampai Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, apa yang berlaku padanya satu ketika, nak cerita tentang ini yang beliau takut. Satu hari Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, dia nak tidur malam dalam kepenatan. Dalam kepenatan tertidur tanpa dia membaca apa yang patut dibaca. Paling tidak 3 qul kan, ayat kursi. Dia tak terbaca, dia tertidur. Hinggalah tidurnya itu menyebabkan dibuai oleh seronok amat sangat, sehinggalah waktu subuh menjelang tiba, dia baru terkejut pada tidurnya, baru terjaga. Bayangkan, apakah dosa tidur malam sampai ke subuh? Yang subuh bangunlah, tapi apakah dosa? Tak dosa kita. Bukan satu kesalahan pun. Semai syak selesai, tidurlah, tidur. Tapi Imam Al-Ghazali, dia tertidur kerana keletihan. Hinggalah saat subuh nak masuk, baru dia tersedar. Sebangun, dia bangun tidur saja. Apa yang disebut? Dengan air mata tumpah, dengan air mata yang kesedihan, dia kata apa? Wailun lisyaitan. Celakalah syaitan. Seawal sumpahnya dia kata apa? Celaka syaitan. Sebab dia kaitkan bahawa tertidurnya beliau kerana letih tadi adalah kerana gangguan syaitan. Syaitan masuk tengah-tengah dia duduk mengantuk tu, syaitan masuk terus. Patutlah kita ni tuan-tuan, kalau mengantuk pelik-pelik sangat, syaitan duduklah tu dekat dengan kita punya mata kita. Dia bergantung, dia tak nampak, kalau nampak kita pun takut. Ya, syaitan bergantung dengan mata kita. Suatu sampai peringkat mengantuk. Tak kira lah micro sleep ke sleep yang macam mana, tapi syaitan bergantung lah tu. Terutama kalau dalam bab kita dengan ibadat lah. Allahu Akbar, sembahyang subuh, nak tumbang saja. Imam bukan baca surah Sajdah pun hari biasa. Baca apa ni, wasama tariq, ya, bukan sampai puluh ayat pun. Tapi mengantuk pelik, tidur dah cukup. Syaitan gang kita tengah-tengah duk sembahyang. Yang tak sembahyang, lagilah. Jadi benda macam tuan-tuan, apakah kebutuhan kita? Isti'adzah lah. Baca isti'adzah ni bila waktu bukan baca Quran. Tengah-tengah kita rasa ada godaan yang menakutkan kita, isti'adzah. Imam Ghazali bangun saja, dia kata apa? Wailul syaitan, celaka syaitan. Akhirnya dia menangis. Cerita panjang lah. Dia rasa dia bersalah, berdosa dengan Allah Azza wa Jalla. Seorang tokoh ulama, tuan-tuan. Baik. Yang pertama, pintu syaitan masuk melalui semua perbuatan jahat. Dalam agama, apa sahaja kejahatan yang kita buat, baik kecil ke besar, itu adalah tanda syaitan telah berjaya memasuki rongga sendi kita. Dengan mata ke, telinga ke, macam-macam. Dengan mata, cara mata, dia masuk ke mata, tengok benda macam-macam. Dengan telinga, kok telinga kita dengar macam-macam. Ikut ke mulut, itulah kita kadang bercakap benda macam-macam. Caci, maki, hamun orang tu orang ni, semua tak betul. Syaitan masuk kok. Syaitan masuk ikut benda-benda sifatnya yang lain pula, yang boleh merosak kita. Kaki kita macam-macam. Jadi ini, kata para ulama, syaitan
melakukan kejahatan dengan bisikan, semua kerja buruk kita baik. Yang kedua, di mana pintu kebisikan syaitan kepada kita ini? Berdasar kepada Al-Quran, syaitan masuk melalui kelupaan kita untuk ingati Allah Azza wa Jalla. Kelupaan kita untuk ingat Allah. Tengok makan atas meja, terus makan. Tengok atas meja, terus minum. Tak dan dah. Terus makan dan minum apa yang ada depan kita. Contohnya, tandanya syaitan boleh goda kita. Tak payah sebut nama Tuhan lah. Lapar kan, makan. Sendawa barulah Alhamdulillah. Sendawa Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah bukan kerana kenyang. Kerana sendawa tu Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, ini yang disebutkan dalam Quran. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ayat 19, apa kata Tuhan tentang hal ini? Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ini cerita yang kedua ni. Syaitan jadikan kita kelupaan kita untuk sebut nama Allah dalam banyak keadaan. Nak bawa kereta, nak ke pejabat, nak ke masjid, lupa nak baca. Paling kurang pun bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Paling kurang. Nak tambah lagi doa kenderaan kita lah, baca kenderaan. Subhanalladzi itulah. Paling kurang baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa bil azim. Itu hadis Nabi sebut tu daripada Imam Tirmizi. Dibaca supaya selamat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mujadalah 19, istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum zikrallah. Syaitan menguasai diri kamu, dia melupakan kamu untuk ingat pada Allah. Istahwadha ni menguasai diri kamu. Syaitan menguasai diri kamu, dan kata Tuhan fa ansahum, dia telah melalaikan kamu untuk ingat pada aku. Oh, seronok nak makan sampai tak sebut bismillah pun. Oh, sedap pun. Saya tadi ada keluarga hantar satu video sebenarnya ni saya biasa lah ya. Saya duk tengok tadi datang tadi. Makan kepala kambing. Dah tengok dah dia tu. Tak tengok lagi kawan. Saya tengok tadi kata melampau sungguhlah kawan kita ni. Ya. Kepala kambing dia makan macam buaya makan. Ya. Oh, ini jatuh. Tak tahu tengoklah. Nak ceritanya, manusia bila lupakan Allah, dia makan macam ular sawah makan. Dia makan macam buaya makan. Pakai gonggong tu ya. Ini bukan akhlak kita. Betullah dalam soal makan minum ini, saya mengambil saranan yang pernah diungkapkan oleh ulama kita yang silam. Siapa? Al-Imam As-Suyuti rahmatullah. Ada perbincangan tentang soal makan minum, tuan-tuan. Demi Allah, kata dia, dalam isu ini, sebenarnya kita soal makan minum walaupun ais teguk ataupun nasi sesudu, apa saja kuih sepotong, kita kena ingat bahawa makanan itu walaupun kuih sepotong ada rezeki Allah Azza wa Jalla. Baik makanan, minuman, semua rezeki Allah. Yang kedua, setiap makanan, minuman yang kita makan itu sama ada menjadi kekuatan untuk beribadat ataupun kekuatan nafsu syahwat. Yang ketiganya, orang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla walaupun sesudut air, dia tak lupa Allah ni maha pemurah dengannya. Walaupun sepotong kuih, dia tak lupa Allah ni pemurah dengan rezeki. Betul kata Imam Suyuti, bacaan doa ketika nak makan itu satu benda yang perlu sangat-sangat. Apalagi kalau kita baca doa makan mengikut sunnah Nabi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini hadis Imam Bukhari Muslim, nasnya. Itu doa Nabi. Cuba hati tuan-tuan. Ucapan ni tak ada pada soal kita buat yang lain. Kita nak tidur, tak baca macam doa kita makan. Kita nak ke toilet, tak baca doa macam makan. Tapi bila sebut makan minum, Nabi ajar kita satu bentuk doa yang lengkap. Allahumma, ya Allah, barik lana, tolong berkati kami.
Fima razaqan, atas rezeki yang kau beri kepada kami. Waqina, tolong jaga kami daripada api neraka. Doa ni tuan-tuan, makna cukup tersirat. Kerana air segelas, kuih sepotong, nasi sesuap, apalagi suapan-suapannya banyak, kita minta pada Allah 3 benda. Allahumma barik lana, berkati ya Allah. Berkat makan mudah aku beribadat. Berkat makan aku ni makin sihat walafiat. Berkat makan aku ni dapat nikmat yang cukup banyak. Satu benda yang bukan kecil tu. Kerana faktor makan, insya-Allah kita ibadatnya tenang dan senang. Orang lapar, mudah nak beribadat ke? Tengah lapar, susah nak ibadat tuan-tuan. Tapi kalau kita ada di sana kekenyangan makanan, insya-Allah ibadat pun selesa. Banding orang yang lapar. Batu rezeki melalui keberkatan makanan tadi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kita minta rezeki kita diberkati. Razaqtana di mana? Rezeki diberkati. Walaupun air sesudu, sesuap makanan, sepotong kuih, berkat Allah. Kan hasil pendapatan halal contohnya. Yang ketiga, kita minta apa yang ketiga? Kita minta pada Allah Azza wa Jalla, waqina azabannar, tolong jaga pelihara kami daripada api neraka. Kemuncaknya, kita tidak nak kerana faktor makan, neraka menanti kita. Kerana sebab haramkan ataupun kerana makan, kenyang, sampai orang tak beribadat. Kenyang makan sampai tak mengaji. Kenyang makan sampai tak kenal solat sembahyang. Neraka lah menantinya. Tengok. Jadi hukumnya, sudut sejarah, sudut kefahamannya, baca doa makan ni bukan kecil makna kepada kita. Jadi orang yang tak baca doa makan, orang tak baca doa nak minum, dia telah menggagalkan hidupnya secara automatically dari sudut berkat dan dijauhi neraka. Betullah ada orang kata makan macam hantu, macam syaitan. Betul lah tu. Sebab hantu syaitan, mana dia kenal Allah bab makan. Dia boleh tengok video tadi, saya kata macam hantu makan. Ya, kepala kambing tu, tak tahu daripada mana. Tak biasa, benda itu tersebar dah. Tapi dia orang hantar, tengoklah. Keluarga hantar, tengoklah. Masya Allah. Tapi yang tak tahannya, kepala kambing tak tahannya. Ya, tak tahan kita kepala kambing tu, tak tahan kita. Sebab apa? Lembutnya. Ya, kena pula kita juga peminat nasi Arab, sesuatu hati jugalah. Ya, kepala kambing tu sedap, tapi cara makan tu melambangkan ada agama di sebaliknya. Baik. Jadi yang keduanya ialah syaitan lupa kita dapat ingat pada Allah dalam bentuk-bentuk tertentu. Kemudian yang ketiganya ialah syaitan boleh masuk dengan cara mana kepada kita ni? Pujuk rayunya. Buatlah, tak buat rugi ni. Ni peluang keemasan. Besok belum tentu ada peluang lagi. Hari ni peluangnya. Dipujuk rayu kita. Tak buat sekarang rugi ni. Ini satu nikmat besar ni. Orang tak tahu, orang tak nampak. Contoh kalau tak nampak, tak tengok. Orang bukan tahu pun. Kamu dengan benda ni saja. Bukan orang tahu pun. Siapa tak tahu? Tak buat sekarang rugi. Besok lusa tak ada dah. Mati besok kamu kot. Contohnya. Dipujuk rayu kita. Tak payah bangun lagi lah. Tidur lagi lah. Tidur pukul 4:30 pagi. Pukul 8 bangun lah. Kan cuti hari ni. Contohnya. Bab ibadat. Contohnya. Tipulah pelanggan kamu. Kalau kamu tak tipu, tak untung besar. Ini dia ni tak tiap pun. Tipulah. Harga 100 tak beli 500 contohnya. Itu orang bodoh beli tu. Contoh dalam bab perniagaan. Contohlah tuan-tuan. Kata kat dia ni buah baru bagi semalam. Dia bukan nak cek sangat pun. Berilah benda harga mahal. Buahnya tak elok. Contoh. Ini contoh-contoh yang berlaku. Ya. Bukan kata siapa ni, tapi berlaku gangguan syaitan secara pujukan. Inilah yang Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam ayat Al-Isra 53. Dalam surah Al-Isra 53 Allah kata apa? Wa inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan itu kata Allah yanzag ni menghasut. Dia akan cuba merayu kamu, memujuk kamu dengan pujukan-pujukan yang melemahkan iman kamu. Ini Quran sebut. Yang zaru dengan mana? Memujuk, menghasut, dan dia akan jadikan kamu terpesona dengan rayuannya.
Jadi benda macam tuan-tuan berlaku. Jadi kesimpulannya, ada 4 dan 5, tak apalah, kita tengoklah kemudian hari. Kesimpulannya, bila sebut isti'adzah ni, dia bukan satu kalimah yang kecil makna, apalagi dalam kerangka kejahatan yang syaitan janji. Kalau Quran pun kena baca isti'adzah. Isu Quran tadi kan, padahal Quran tu bacaan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Yasin ke Al-Mulk ke takyah. Pun kata Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Supaya baca Quran dengan bismillah, dengan apa, dengan isti'adzah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam hal ini boleh jadi bersebabnya ada. Antara sebabnya boleh jadi kalau kita sebagai seorang yang bijak baca Al-Quranul Karim, pandai baca Quran pun suara bagus, mantap, suara ala-ala juara qari antarabangsa jugalah. Tak pasal pun qari peringkat daerah Subang Jaya contohnya, suaranya mantap, makhraj pun betul, tajwid pun Masya Allah betul. Kita pula ajar orang tentang Quran, kita baca pun harapan orang puji kita. Oh, baca Kak Salwa memang hebat bacaan. Contoh Kak Salwa ya. Jadi bila orang sebut Kak Salwa hebat, Kak Salwa pun kembanglah hidungnya 3 jam setengah. Contoh. Harapannya apa? Orang puji. Boleh jadi kita Quran dah baca, tapi semangat kita tak betul, minta orang puji. Padahal kena ikhlas. Contohnya, contoh yang tak baiklah bagi Kak Salwa, tapi tak berlakulah Kak Salwa macam tu. Nak cerita tuan-tuan, ketika itu wajar kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita pula baca ajar Quran kat orang. Anak murid kita 10 orang ni memang jahil Quran belaka. Kak Limah umur 45 baru nak mengaji Quran. Kak Minah umur 60 baru nak hadap Quran. Kak Tijah pula 78 baru nak baca Quran. Contohnya, ini Kak Limah dia bukan Subrajaya, dia duduk Seberang Jaya. Ya. Dari belah mana? Marah Seberang Jaya pula kat saya. Jadi orang-orang ni tak kerti Quran pun, tapi yang mengajar Quran dalam usia baru 30-an, 40-an, qari daerah pula, menyebabkan menjadi ketika itu dia ajar Quran dipelekehkan orang lain. Apalah Kak Timah umur 60 pun ajar Quran, lewat sangat Kak Timah, gigi pun dah gugur dah tu. Contohnya ketika itu dia angkuh dak, syaitan dah masuk. Kamu hebat, tengok kakak-kakak kamu tu jahil belaka, menyebabkan kita mungkin terasa tegah. Bila Kak Limah baca salah, itulah Kak Limah, kenapa tak mengaji awal-awal? Membangang sungguh contohnya. Itu pasal nak berbalah, tapi jiwa kita dah keruh pada masa itu. Syaitan masuk. Contohnya banyak lagi tuan-tuan. Seorang yang bertaranum, tengah taranum itu, oh aku taranum sikah bayati ni, orang tak macam aku. Sebab orang dengar, bukan 100 orang, 1000 dengar ni, live pula ni contohnya. Dia datang tak? Ini yang payah ni. Jadi bila Allah sebut nak baca Quran, minta Allah jauhkan syaitan. Sebab apa? Supaya keikhlasan itu muncul. Apalagi baca Quran, ada hadis yang disebutkan, hadis tentang seorang di padang mahsyar. Ada 4 manusia, salah satunya ialah bila Allah tanya, kenapa kamu dulu, apa kebaikan kamu? Oh, dia kata, saya ni Tuhan qari, saya ni jenis suka baca Quran dan menyampaikan Quran. Allah kata apa? Hadis ni, kadzab, bohong kamu. Kamu dulu baca Quran supaya orang puji sanjung kamu, sekarang neraka kamu. Ada hadis. Jadi apa yang saya sebut tuan-tuan, isti'adzah ni harganya mahal sangat. Nak buat yang baik pun isti'adzah, apalagi benda-benda yang sifatnya kejahatan syaitan. Jadi kesimpulannya itu dia lah untuk hari ini. Bersambung next program. Jangan ke mana-mana, bertemu kembali akan datang insya-Allah. Sebab saya hari ini memang minta maaf, saya baca hanya 3 paragraf, tapi saya nak kena sebut. Sebab ini cerita syaitan yang tak pernah selesai perbincangan ilmunya. Banyak lagi lah hal-hal yang berkaitan dengan syaitan, kejahatannya dan keburukannya yang digambarkan Al-Quranul Karim. Kerana syaitan ini sampai satu masa dia minta pada Allah SWT, berilah umurnya panjang. Betul, antara makhluk yang umurnya panjang syaitan. Sampai dia minta pada Allah dalam surah Al-Hijr tadi Hijr yang ke-9 kan. Ini Hijr ayat ke-37. Ayat Al-Hijr 37 Allah kata apa? Qala fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum.
Dia minta, wahai Tuhan, panjanglah umur aku sikit sampai kiamat. Aku nak hidup lama, nak goda manusia sampai kiamat. Lalu Allah kata, kamu diberi keizinan. Allah kata apa? Qala fa innaka minal munzarin, kamu ni sampai bila-bila kamu boleh hidup. Jadi jangan kata Allah tidak adil, Allah silap, Allah bagi dosa. Allah nak uji kita lah tuan-tuan. Jadi ada cerita yang lain, berbaki kita sambung insya-Allah akan datang dengan perbincangan yang masih lagi belum selesai. Galakan baca Quran dengan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita restu keimanan, kebaikan yang berterusan, pahala berpanjangan, dan utama juga ialah kesihatan yang terbaik, tak diganggu oleh wabak musibah, untuk tujuan ibadat kita dipermudahkan Allah Azza wa Jalla. Kepada yang tak sihat, mohon keselamatan. Termasuklah pada hari ini saya diminta oleh rakan kita untuk bacakan doa cucu saudara saya, nama Muhammad Luth Zarif bin Muhammad Fahmi Izwan, 3 bulan akan jalani operasi jantung. Allahu Akbar. 3 bulan akan jalani pembelian jantung pada 12 lusa lah. Allahu Akbar. Di hospital swasta Pulau Pinang. Allah uji anak kecil ini. Moga ibu bapanya sabar dan terus berdoa kepada Allah, dan kita ambillah kesempatan. Barakah doa kita bersama-sama, insya-Allah Allah beri kesempatan kepada cucunda kita lah, anak kita semua, iaitu Muhammad Luth Zarif bin Muhammad Fahmi Izwan. Saya teruskanlah ya, dengan tutup dan dengan doa selamat sekali insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afwa wal 'afiyata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rda 'anna ya karim, innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al-hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma shfi Muhammad Luth Zarif bin Muhammad Fahmi Izwan. Allahumma shfihi anta shafin la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi Muhammad Luth Zarif bin Muhammad Fahmi Izwan. Allahumma shfihi anta shafin la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi ya Rahman ya mujib as-sa'ilin ya Karim ya Mannan ya Latif ya Rahim ya Rahman. Innaka antallahul wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul hakim. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa kita diberkati Allah, dipermudahkan urusan kita dan urusan kesihatan anak-anak kita yang kecil baru 3 bulan tadi. Amin amin. Bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.